Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan kedua kami. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua literasi bahasa iaitu menulis dan membaca. Jadi, kumpulan kami telah memilih aktiviti membaca. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Asriana Nadira, anak perempuan Azlan. Saya Umian Syamira binti Muhammad Taufik. Dan saya Syifawani Marina binti Muhammad Syuti. Yang kami hormati Dr. Asri bin Harun, iaitu pensyarah bagi subjek BMMB 1124 bagi subjek literasi bahasa. Aktiviti prabacaan merujuk kepada kemahiran asas untuk murid-murid sebelum mereka boleh membaca. Aktiviti ini adalah untuk memberi persediaan kepada murid-murid untuk mereka membaca. Guru perlu membiasakan murid-murid dengan huruf agar mereka dapat mengenal dan mengecam huruf-huruf. Murid-murid juga perlu didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang boleh mendorong mereka dalam mempertingkatkan lagi ketajaman penglihatan mereka. Aktiviti prabacaan ini adalah penting dalam membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca. Aktiviti prabacaan juga boleh dibahagikan kepada 3 iaitu pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan mata dan tangan. Kemahiran membaca bergantung kepada beberapa faktor. Antara faktor kemahiran membaca ialah persekitaran. Persekitaran meliputi rumah, bilik darjah dan tempat yang boleh merangsang kanak-kanak untuk membaca. Persekitaran yang baik boleh merangsang kanak-kanak untuk menguasai kemahiran membaca dengan baik. Contohnya, bilik darjah yang mempunyai sudut bacaan yang menarik untuk murid-murid akan menarik minat mereka untuk membaca. Faktor yang kedua ialah faktor ibu bapa. Ibu bapa perlu sentiasa berinteraksi dengan anak-anak kerana anak-anak akan melihat dan meniru siapa sahaja yang bersama dengan mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah bercakap perkara yang baik-baik sahaja ketika bersama dengan anak-anak. Latar belakang pendidikan ibu bapa juga akan mempengaruhi perkembangan anak-anak. Sebagai contoh, seorang anak yang ibu bapanya bekerja sebagai seorang guru adalah lebih banyak menguasai kemahiran membaca ataupun perbendaharaan kata berbanding anak seorang petani. Hal ini kerana komunikasi yang berlaku antara ibu bapa dan anak-anak bagi kedua-dua buah keluarga ini adalah berbeza disebabkan oleh latar belakang pendidikan ibu bapa mereka yang berbeza. Ibu bapa yang berjawatan profesional seperti guru akan lebih kerap menggunakan bahasa-bahasa yang standard ketika berkomunikasi dengan anak mereka agar penguasaan bahasa yang dimiliki oleh anak mereka akan berkembang dari semasa ke semasa. Jelas-jelas di sini bahawa latar belakang pendidikan ibu bapa memainkan peranan yang penting dan mempengaruhi perbezaan perkembangan bahasa kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, peringkat prabacaan merupakan tempoh masa untuk kanak-kanak membaca. Pada tempoh ini amat penting kerana kemahiran membaca mestilah dikuasai sebelum kemahiran menulis. Pada peringkat ini juga, aktiviti yang dijalankan mestilah menarik minat kanak-kanak supaya dapat merangsang dan memotivasikan kanak-kanak untuk terus belajar. Terdapat beberapa objektif aktiviti prabacaan, antaranya ialah yang pertama, membantu kanak-kanak menguasai kemahiran melihat iaitu mengenal pasti bentuk-bentuk yang sama dan berbeza. Yang kedua ialah memastikan kanak-kanak menguasai kemahiran mendengar iaitu mengenal pasti bunyi-bunyi yang sama dan bunyi-bunyi yang berbeza. Ketiga, membantu kanak-kanak supaya dapat mencapai kemahiran untuk menghubung kait bentuk huruf dan bunyi. Dan yang keempat ialah memastikan kanak-kanak dapat mengenal dan menyebut semua huruf kecil dan huruf besar serta dapat membezakannya. Pertama sekali, saya akan menerangkan kaedah bacaan menggunakan kaedah abjad. Kaedah abjad ini merupakan kaedah klasik yang paling tua untuk mengajar membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kaedah ini juga pernah digunakan pada zaman kerajaan Greek dan Rom, iaitu dimulai dengan pengenalan abjad dan kemudian membunyikan abjad tersebut. Ianya juga dikenali sebagai kaedah klasik, di mana kaedah abjad ini adalah sangat popular digunakan oleh guru-guru pada peringkat permulaan mengajar membaca kepada kanak-kanak.
Kaedah abjad ini lebih mementingkan pada pengenalan nama-nama huruf dan bunyi huruf-huruf. Dalam kaedah ini, anak-anak perlu menguasai huruf-huruf terlebih dahulu, iaitu dengan mengenal, menyebut dan menghafal huruf A sehingga huruf Z mengikut susunan. Ibu bapa boleh menggunakan kaedah ini menerusi pelbagai cara, iaitu melalui kaedah nyanyian, menggunakan kad berkaitan huruf abjad kepada anak-anak dan membuat bentuk plastisin. Antara ciri-ciri kaedah ini ialah mempunyai huruf vokal dan konsonan. Sebelum ibu bapa mengajarkan kaedah fonik kepada anak-anak, ibu bapa perlulah mengajarkan kaedah ini terlebih dahulu kepada anak-anak supaya mereka dapat menguasai dan mengenal huruf-huruf terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana kaedah aktiviti bacaan secara abjad ini boleh dilakukan oleh ibu bapa. Yang pertama, ibu bapa perlulah mengajar cara sebutan abjad yang betul kepada anak-anak. Ibu bapa juga perlulah mengajar bermula daripada huruf kecil dahulu kepada anak-anak. Pertama sekali, ibu bapa boleh mengajar dengan menunjukkan kertas yang berwarna dan menyuruh anak-anak untuk mengikut apa yang disebutkan oleh ibu bapa. Contohnya, huruf A. Kemudian anak-anak akan mengikutinya dan kemudian ialah huruf P. Dan anak-anak juga boleh mengikutinya. Dan yang seterusnya adalah huruf C. Ibu bapa perlulah menyuruh anak-anak, mengajak anak-anak menyebut daripada huruf A sehinggalah huruf Z. Dan yang ketiga, ibu bapa juga boleh memasangkan lagu berkaitan huruf abjad ni kepada anak-anak. Ataupun ibu bapa boleh menyanyikan sendiri lagu tersebut kepada anak-anak. Contohnya, A, B, C, D, E, F, G sehinggalah huruf Z. Seperti yang kita ketahui, anak-anak sangat meminati muzik kerana mereka dapat bernyanyi bersama-sama dan mengikutinya. Kelebihan kaedah yang telah saya gunakan ini ialah kaedah ini menyediakan asas yang kukuh kepada anak-anak untuk membaca huruf abjad. Anak-anak dapat belajar dengan cepat apabila ibu bapa mengajarkan kaedah ini secara berulang-ulang. Hal ini kerana anak-anak akan mengikuti dan mudah terpengaruh dengan segala perkara yang dilakukan oleh ibu bapa. Selain itu, kaedah ini juga mudah untuk dikendalikan oleh ibu bapa dan ibu bapa tidak memerlukan alat bantu belajar yang banyak. Ibu bapa boleh menggunakan pengalaman mereka yang sedia ada dengan menggunakan kaedah ini. Ibu bapa juga boleh menggunakan sumber yang minimum seperti buku untuk mengajar kepada anak-anak. Sesiapa sahaja dapat mengajarkan bahan bacaan abjad ini kepada anak-anak dengan menggunakan kaedah ini kerana kaedah ini adalah sangat mudah untuk digunakan. Akan tetapi, jika ibu bapa hanya menggunakan buku sahaja untuk mengajar, sudah tentulah anak-anak akan cepat berasa bosan. Oleh itu, ibu bapa boleh menukar gaya mengajar mereka dengan menyanyi ataupun memasang lagu kanak-kanak di YouTube berkaitan dengan abjad untuk menarik minat anak-anak. Seterusnya, anak-anak dapat mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca. Dengan menggunakan kaedah ini, anak-anak dapat lebih berkeyakinan untuk memulakan alam persekolahan mereka kerana mereka sudah tahu membaca. Hal ini kerana kebanyakan murid-murid akan merasa rendah diri sekiranya mereka tidak mengenal huruf apabila memasuki alam persekolahan. Anak-anak yang sudah pandai membaca juga akan mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca. Hal ini kerana mereka sudah mahir dan boleh membaca dengan sendiri. Dan yang keempat ialah kaedah yang saya gunakan ini ialah menggunakan kertas warna dengan menulis huruf-huruf di atasnya. Kaedah ini dapat menarik minat kanak-kanak untuk memberi perhatian ketika belajar kerana seperti yang kita ketahui, anak-anak meminati benda-benda yang mempunyai pelbagai warna. Dengan menggunakan kertas berwarna juga dapat memudahkan anak-anak untuk menghafal huruf tersebut kerana otak seseorang lebih cepat mengingat maklumat yang berwarna. Selain itu, kaedah memasang lagu kanak-kanak juga sesuai untuk digunakan kerana dapat menjadikan anak-anak lebih seronok untuk belajar. Mereka juga dapat menyanyi bersama-sama apabila menggunakan kaedah ini. Selain itu, kaedah ini juga dapat memudahkan kanak-kanak untuk mengingati tentang abjad. Kaedah fonik.
Kaedah fonik ialah satu kaedah yang semakin berkembang pesat penggunaannya di Malaysia. Kaedah ini juga bersesuaian dengan perkembangan semasa pendidikan akibat daripada pandemik COVID-19. COVID-19 yang lalu menyebabkan pelajar tidak dapat hadir ke sekolah dan belajar secara bersemuka. Bagi saya, kaedah ini amat bersesuaian dengan kanak-kanak. Fonik bermaksud bunyi. Kaedah fonik ialah kaedah di mana pelajar hanya menggabungkan bunyi semasa proses pembelajaran iaitu membaca tanpa perlu menyebut nama huruf. Setiap huruf mempunyai fonik tersendirinya, contohnya huruf A mempunyai fonik A, B mempunyai fonik B dan sebagainya. Membaca menggunakan kaedah fonik, pelajar hanya perlu menggabungkan bunyi-bunyi kecil dalam perkataan. Proses penggabungan ini mengambil sedikit masa, namun ia jauh lebih cepat berbanding mengeja satu persatu perkataan tersebut. Kaedah fonik ini juga menggunakan teori behaviorisme yang melibatkan pengulangan sehingga menjadi kebiasaan dan kelaziman. Ibu bapa boleh menggunakan kaedah abjad untuk mengajar anak-anak mereka, contohnya A, B, C, D, E, F, G. Ibu bapa juga boleh menggunakan kaedah fonik iaitu bunyi, contohnya A, B, B, C, C, D, D dan sebagainya. Kaedah fonik bunyi ini menggunakan kaedah gabung bunyi. Ibu bapa boleh gunakan flashcard bunyi dan ajar secara berkala. Untuk video pembelajaran yang menarik, ibu bapa boleh mencari di YouTube lagu untuk ajar anak dengan mudah. Contohnya, dalam kaedah nyanyian, cumi cuci cermin ceh ceh ceh. Ceh di situ menunjukkan bunyi fonik bagi C. Yang kedua, ibu bapa mestilah mengajar mereka secara kerap atau berulang. Anak-anak kecil ini mudah lupa, tambahan pula jika diajar sesuatu yang baru dalam hidup mereka dan dengan aktiviti bermain yang tidak menarik lagi. Pembelajaran perlulah berulang dan tak perlu lama. Berikut merupakan contoh dan panduan yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka menggunakan kaedah fonik. Contohnya huruf A. A. Buka mulut seluas-luasnya dengan mengangkat mulut. A. Kaitkan dengan aksi lakonan iaitu terkena api ataupun benda yang panas. Tunjukkan kad gambar mulut yang ternganga. Ibu bapa juga boleh menunjukkan kad-kad gambar yang huruf awalnya bunyi A. Contohnya ayam, api, adik, abang dan sebagainya sebagai bukti pengukuhan. Seterusnya huruf I, bunyi foniknya lah I. I, senyum lebar-lebar. Ibu bapa boleh kaitkan dengan aksi lakonan geli ataupun sesuatu yang menjijikkan. I. Ibu bapa boleh menunjukkan kad gambar mulut tersenyum lebar dan tunjukkan kad-kad gambar yang hurufnya awalnya bunyi I. Contohnya ikan, ibu. Contoh yang ketiga ialah huruf U. Bunyi foniknya ialah U. U, muncungkan mulut anda. U. Kaitkan dengan lakonan terpegun melihat sesuatu yang mengagumkan. U. Tunjukkan kad gambar mulut muncung ke depan kepada anak-anak. Ibu bapa juga boleh tunjukkan kad-kad gambar yang huruf awalnya bunyi U sebagai contohnya ular dan ulat. Kenapa perlu pilih fonik? Kaedah fonik ialah kaedah yang sesuai digunakan untuk pembaca awal seperti kanak-kanak yang baru belajar membaca. Melalui fonik, mereka perlu membunyikan huruf-huruf seperti huruf B mempunyai bunyi foniknya iaitu B dan bunyi tersebut ada dalam perkataan contohnya bola. Proses awal dalam mengajar anak membaca dengan menggunakan kaedah fonik ialah memperkenalkan bunyi secara sistematik. Yang pertama ialah ajar anak-anak bunyi huruf iaitu dapat sebut bunyi dan ingat bunyi huruf yang diajar. Yang kedua, ajar anak-anak supaya kenal huruf iaitu bentuk, rupa dan cara tulis huruf tersebut. Dan yang ketiga ialah ajar anak-anak kaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi yang berkaitan.
Berikut merupakan beberapa kelebihan menggunakan teknik fonik. Yang pertama ialah senang. Dalam kaedah ini, anak-anak hanya perlu ingat 28 bunyi sahaja dan menguasai teknik gabung bunyi. Dengan dua perkara ini, anak-anak akan boleh membaca hampir semua perkataan. Yang kedua ialah lancar. Anak-anak membaca lancar dengan menggabungkan bunyi. Anak-anak tidak lagi mengeja-eja dan tidak juga menghafal suku kata. Walaupun perkataan yang baru, perkataan yang tidak pernah diajar ataupun perkataan yang panjang. Yang ketiga ialah kognitif. Anak-anak menggunakan pengetahuan akademik iaitu bunyi-bunyi huruf yang diajar dalam mengasah kemahiran kognitifnya iaitu menggabungkan bunyi-bunyi tersebut semasa membaca. Penambahbaikan yang kami cadangkan dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran ialah nyanyian dan tarian. Kami memilih kaedah nyanyian dan tarian dalam penambahbaikan kerana kanak-kanak suka akan sesuatu yang menarik. Mereka juga boleh berhibur sambil belajar. Oleh hal yang demikian, kaedah ini amat bersesuaian bagi menarik minat kanak-kanak dalam pembelajaran. Kanak-kanak dan muzik adalah gabungan semula jadi yang amat hebat. Kanak-kanak secara fitrahnya berminat dengan muzik. Tahukah anda apa kepentingan muzik kepada kanak-kanak? Pertama ialah muzik adalah salah satu bahan bantu mengajar yang efektif untuk mengajar kosakata baru atau satu perkataan baru kepada kanak-kanak. Elemen muzik yang berirama juga membantu otak kanak-kanak mudah mengingat suatu huruf, kata kunci, kosakata atau ayat mudah. Muzik juga membolehkan kanak-kanak menyampaikan perasaan dan emosinya dengan baik. Tidak semua kanak-kanak mampu mengatakan dan menyuarakan perasaan yang sedang dialami. Muzik mampu membantu kanak-kanak menyatakan perasaan gembira, sedih, marah dan sebagainya. Muzik juga digunakan untuk meningkatkan kemahiran mendengar kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak belajar untuk mendengar dan memahami arahan, seterusnya boleh mengikut arahan yang diberi. Lagu juga mampu bertindak sebagai motivasi atau rangsangan kepada kanak-kanak untuk ceria. Bunyi ayam kok dipanggil emak-emak. Ai ikan berenang di dalam kolam. Oh otak yang bijak, you ulang membenar. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam cikgu. Jadi pada hari ini kita akan bermain satu permainan di mana dekat bawah ni ada beberapa gambar haiwan, benda dan cikgu nak kamu sebut perkataan tersebut dan bunyikan. Okay, jadi cikgu nak Asana mulakan dulu. Langkah 2 petak. Baik cikgu. 1, 2. Okey. Okey, tunjukkan rakan-rakan. Ini haiwan apa? Ayam. Okey, Asana bunyikan ayam. Kak, kak. Lagi? Kak, kak. Okey, good. Okey, seterusnya Syahwani. Langkah 4 petak. Okey. Okey, ini haiwan apa murid-murid? Itik. Okey, buat gaya dan bunyi itik. Kuat. Lagi sekali. Kuat. Alright. Bahan yang telah dipilih oleh kumpulan kami secara jelasnya dapat membantu merangsang proses pemikiran kanak-kanak di mana kanak-kanak dapat mempelajari dan mengenali dunia luar dalam konteks yang tidak terlalu besar. Sebagai contoh, murid-murid dapat mengenali haiwan, objek dan sebagainya. Selain itu, aktiviti dan juga bahan kumpulan kami sebenarnya boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh ibu bapa di rumah. Seperti yang kita tahu, proses pembelajaran kanak-kanak sebenarnya berlaku juga apabila mereka berada di rumah. Seterusnya, kepentingan aktiviti tersebut terhadap pemerolehan literasi bahasa oleh murid-murid ialah dapat menarik minat murid terhadap pembelajaran yang ditunjukkan oleh cikgu. Di mana pada peringkat ini, seperti yang telah kita pelajari, murid atau kanak-kanak mula untuk
mencapai atau mengenali proses belajar dengan secara perlahan dengan kaedah mengecam, mengenal dengan pembelajaran atau aktiviti dan juga bahan pembelajaran yang ringkas dan mudah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.